Assalamualaikum rakan-rakan semua dan adik-adik ya. Selamat datang ke video channel Uncle ya. Pada kali ini ya, di musim PKP 3.0 ni ya, kita banyaklah masa lapang untuk kita belajar bagaimana kita hendak membuat finishing ke atas kayu. Untuk mulakan ya, Uncle ingin menceritakan satu pengalaman ya, mungkin ini pernah terjadi pada rakan-rakan dan adik-adik yang katakan kita ada di antara kita duduk di kampung, duduk di rumah-rumah kayu, rumah-rumah papan ya. Pada satu ketika atuk kita berbincang dengan kita, dia kata atuk nak cat rumah lah kan. Jadi kita selalu mendengar perkataan daripada kecil dahulu, apabila nak cat kayu aja kita dengar perkataan cat. Ya saudara, cat rumah kayu sesuai juga untuk kita spray perabot kita, terpulang pada cita rasa masing-masing. Namun bagi penggemar kayu, maka inilah sangatlah tidak sesuai. Lagi satu perkataan yang kita biasa dengar ialah shellac ya. Mungkin bapak-bapak kita, atuk-atuk kita, oh atuk nak shellac kotak tu lah, atuk nak shellac kerusi lah ya. Jadi perkataan yang biasa kita dengar waktu kita kecil, cat dan shellac ya. Sekarang apabila kita dah besar, kita nak jadi seorang DIY ya. Apabila kita newbies, kita ketahui daripada rakan-rakan kita, terlalu banyak zaman sekarang ni bahan-bahan cat di pasaran. Contoh seperti yang ini kan. Jadi kita pening kepala yang mana satu yang kita nak pakai ya. Zaman moden ini ya, kita ada berbagai jenis cat ya. Dan shellac masih lagi digunakan. Janganlah kita memeningkan kepala ya. Kita hendaklah belajar daripada asas. Jadi Uncle nak membincangkan dengan rakan-rakan semua perkara asas tentang finishing ataupun cat kayu. Jadi sebelum kita teruskan, kita hendak tahu mengapa kita harus memberi cat kepada kayu, kepada perabot kita. Yang pertama, kita hendak memberi perlindungan daripada kesan calak-calak, daripada tumpuan-tumpuan bahan-bahan makanan seperti sos, kicap, ataupun air minuman, ataupun daripada embun, ataupun daripada kepanasan sinaran matahari. Apa-apa pun yang kita nak lakukan ke atas projek kayu, untuk ia kelihatan cantik, kita hendaklah memberi dia proses penyediaan permukaan kayu tu dengan betul, dengan menggunakan kertas pasir. Jadi Uncle akan tunjukkan bagaimana kita hendak menggunakan kertas pasir dengan betul. Ya rakan-rakan ya, dalam proses pemelasan kayu, bila kita memula memelas kita menggunakan kertas pasir 120 ke atas panel atau perabot kayu, panel kayu yang telah diketam. Kita mulakan dengan 120 untuk membuangkan kasar-kasar daripada ketam. Selepas 120, kita gunakan 240 untuk membuangkan bulu-bulu halus supaya dia akan kelihatan licin. Dan 320 ni kita jangan guna 320 ini kita guna untuk memelas undercoat sila sahaja. Untuk panel kayu yang telah diketam yang kita gunakan untuk perabot kita, dan untuk memulakan proses finishing kita gunakan 120 dan 240 sahaja. Kalau perlu kayu kita kasar, kita bolehlah guna 80 ataupun 100, dan akhir sekali baru kita gunakan 240. Dalam memilih kertas pasir untuk sandal dan sandal kita, adakah ia mengandungi 8 lubang, tiada lubang apa-apa untuk sanding pad kita, atau kita punya sanding pad ada 6 lubang. Okey, kita mulakan proses pemelasan. Rakan-rakan ya, kita mulakan proses kita dengan mengambil kertas pasir 120 kita taruh ikut di belakang dia ya. Okey, kita mulakan dengan 120 untuk membuangkan bulu-bulu tajam daripada proses ketam ya. Kemudian setelah dia agak licin, kita tukar dengan 240 Okey, sekarang panel kita dah agak licin jadi kita bolehlah mulakan proses sapuan sila undercoat ataupun gunakan bahan kemasiapan yang jenis minyak, welding seed oil ataupun tip oil. Kita harap rakan-rakan dapat menggunakan kertas pasir dengan betul. Kita menyediakan permukaan untuk proses finishing selanjutnya. Okey, untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang bahan-bahan cat dan bahan-bahan kemasiapan kayu yang ada di pasaran, jom kita pergi menziarahi ke kedai Ace Hardware dan kita lihat apa yang terdapat di pasaran, memberi kita gambaran apakah bahan-bahan yang kita hendak gunakan. Jom. Selamat datang Ace Hardware Johor Bahru. Okey.
Kita ada tang oil RM88.90. Kita ada thick oil dia RM50.90. Dekat Shopee murah lagi kot. Wetco thick oil RM110. Oh mak kau, mahal Ni ada polyethylene fast drying. Ini yang white on poly ni yang banyak favorite dalam grup kita. White on poly berapa ringgit? RM90.50. Mak kau, mahalnya. Ni dia punya lacquer sanding sila buatan Amerika. Tonton tengoklah harga dia berapa. RM124. Kat Malaysia kita beli 1 liter RM23. Jadi RM25 saja rasanya. Ini korek lilik protective finish. Harga RM185. Okey, yang ni ada waterborne spray punya clear wood finish. Retin spray ada. Harga dia satu can RM30.90. Ni dia tuan-tuan ya. Ni spray can lacquer. Berapa harga dia? RM78.90. Apa dia cakap? The best clear lacquer spray, clear wood finish depth daripada Ace Hardware. Kita ada gloss, satin, dan kita ada semi gloss. Berapa harga dia? RM78. Ini solvent finish lah saya buat sendirilah. Harga pun mahal. Okey ya rakan-rakan dan adik-adik semua. Setelah kita berkunjung ke Ace Hardware, kita lihat ada banyak barang-barang kemasyafan di pasaran Tetapi untuk topik kali ini, Uncle hanya akan meringkaskan bahawa di dalam pasaran ada dua jenis kategori bahan finishing akhir yang kita perlu tahu. Iaitu top coat clear. Lapisan akhir ini apabila kita telah melakukannya, maka proses itu adalah akhir. Maksudnya dia telah siap, telah komplit yang boleh kita gunakan atau kita boleh jual. Jadi kita hendak tahulah apakah dua jenis kategori bahan finishing atau kemasan akhir ni. Jadi Uncle ringkaskan ada dua kategori sahaja. Kita ada bahan kemasyafan jenis akhir yang berbentuk lapisan dan bahan kemasyafan akhir yang berbentuk minyak. Apakah itu bahan kemasyafan yang berbentuk lapisan? Jadi bahan yang berbentuk lapisan umumnya di Malaysia kita ada tiga jenis yang selalu orang guna di pasaran dan di kilang-kilang. Yang pertama kita ada lacquer, yang kedua kita ada varnish, yang ketiga seperti yang Uncle cakap tadi shellac. Shellac masih digunakan tapi dalam jumlah yang kecil, terutamanya negara kecil atau orang-orang DIY. Jadi lacquer yang terdapat di Malaysia pula terbahagi kepada tiga. Pertama kita ada jenis lacquer jenis NC, iaitu nitrocellulose. Kedua kita ada jenis AC, iaitu acid catalyzed. Yang ketiga kita ada jenis PU, iaitu polyurethane. AC dan PU ni dia adalah dua komponen, dua pack, yakni mereka memerlukan bahan pengeras. Lacquer ini banyak yang digunakan di industri-industri perabot, di kilang-kilang perabot. Mereka banyak menggunakan NC, AC dan PU. Dan banyak perabot yang kita nampak di showroom, di kedai-kedai perabot yang besar, kebanyakan mereka menggunakan NC, AC ataupun PU. Kita ada varnish. Jadi varnish ini sangat kurang dipakai di kilang oleh sifat dia yang lambat kering. Ia perlukan 24 jam untuk kering. Varnish ni ada water base ataupun solvent base. Jikalau kita tengok di pasaran, jika dia ada sebut polyacrylic dan juga polyurethane yang telah dimodified, ada berbentuk water base atau bentuk solvent base. Oleh sebab dia lambat kering dan aplikasinya banyak menggunakan berus, jadi para penggemar DIY banyak menggunakan varnish. Contoh yang Uncle ada di sini seperti tadi lacquers, Uncle ada ini daripada NC lacquers daripada Polycure, dan varnish Uncle ada varnish daripada kedai hardware.
juga ini varnish banyak juga terdapat di kedai hardware dan di online. Angka ada juga ni varnish dalam bentuk water base. Dan ada juga varnish yang dalam spray can macam ini kita ada bergantung kepada dia punya cap. Kalau dia cap dia cerah, dia clear. Ini varnish yang hijau. Varnish ni banyak aplikasi dia menggunakan bros namun boleh juga kita spray Bahan lapisan yang terakhir yang terdapat di pasaran juga, yang ketiga adalah shellac. Shellac ini masih digunakan Jadi shellac ni diperbuat daripada resin-resin daripada serangga. Mereka mengeluarkan resin yang hinggap di pokok-pokok dan kita proseskan resin ini menjadikan dia bahan kemasyafan untuk kayu. Uncle ingin memberi cadangan dan sure kepada rakan-rakan semua. Kalau boleh, bolehlah menggunakan bahan NC. NC ini senang saja digunakan. Contoh kita ada NC 100 clear, ini top coat clear. Kita hanya perlu bancuh nisbah 1:1 ataupun 1:1.5 ataupun 1:2 bergantung pada aplikasi. Kalau kita hendak spray, elok kita bancuh 1:1 dan ataupun 1:1.5. Kalau kita nak menggunakan berus, kita guna nisbah 1:2. Jadi Uncle sure rakan-rakan DIY cuba menggunakan NC senang saja. Ia tidak ada tarikh luput seperti AC apabila kita dah bancuh dengan hardener, tarikh luput adalah 1 hari. Kalau kita tak pakai keesokan harinya, maka ia akan menjadi beku. Begitu juga polyurethane, kita tak ada sampel PU di sini. Kalau kita telah bancuh PU dengan hardener, tarikh luput dia hanya 3 jam saja. Jadi Uncle cadangkan rakan-rakan gunakan NC, tidak ada tarikh luput. Kalau kita simpan dengan elok, tutup dengan kemas, masa setahun pun kita boleh gunakan lagi. Dan ia mudah dikerjakan. Ia dalam 20 minit saja dia telah kering. Okey, kategori kedua, bahan kemasyafan terakhir untuk kayu adalah bahan yang berasaskan minyak. Iaitu apabila kita sapukan minyak, siap kita punya projek atau boleh dijual dah sudah. Jadi di pasaran banyak orang gunakan untuk memberi perlindungan ke atas kayu yang berasaskan minyak. Kita ada boil linseed oil, kita ada tang oil dan kita ada teak oil. Angkalannya ada ini teak oil. Bahan kemasyafan yang berbentuk minyak ni tidaklah begitu kuat untuk memberikan perlindungan kepada kayu-kayu. Namun untuk memberikan kecantikan, maka bahan kemasyafan minyak lah yang paling cantik. Dia dapat mengekalkan warna asal ira-ira kayu dan dia sangat dekat dengan nature. Namun dia tak dapatlah beri perlindungan yang baik seperti yang ada pada lacquers NC, AC ataupun PU. Dia cantik tapi dia tidak kuat dengan kesan-kesan seperti tumpahan air panas. Kalau kita letak pinggan-pinggan yang panas ke atas meja makan, maka ia akan menenggang kesan. Kalau tumpahan kicap ataupun sos, maka dia tak dapat melindungi dengan baik kesan-kesan kerosakan ini. Tidak seperti lapisan filem. Lapisan filem mampu memberi perlindungan yang paling baik jika dibandingkan dengan bahan kemasyafan yang berasaskan minyak. Rakan-rakan dan adik-adik semua, untuk memberi lebih kefahaman setelah kita lihat dua jenis kategori bahan kemasyafan akhir itu, Uncle akan memberi sedikit ringkasan mengenai bahan-bahan itu. Di Malaysia kita ada 3 jenis lacquer. Kita ada NC, AC dan PU. Tapi Uncle ingin memaklumkan kalau di Amerika, apabila mereka berbicara tentang lacquers, hanyalah NC sahaja mereka term sebagai lacquer. Tapi di Malaysia ni, oleh sebab kita telah umum memberi term terma lacquer itu, dia merangkumi lapisan 3 perkara, NC, AC dan PU. Untuk memendekkan cerita, lacquer ini adalah berbentuk lapisan. Sebenarnya memang ia adalah lapisan plastik sebenarnya. Cuma ia jenis plastik yang boleh kita cairkan dengan bahan solvent ataupun air. Kalau ia water base, kita tinggal satu lagi bahan, iaitu water base lacquer. Terdapat juga di pasaran. Sebenarnya apabila kita melakukan ke atas kayu setelah bergosok dan kita spray undercoat, biasanya kita sebut sealer. Contoh macam ini, Uncle ada NC sealer. Kita spray, apabila dia kering, dia berbentuk lapisan. Contoh dia macam ni. Ni lapisan, okey, kita beri lapisan yang pertama. Selepas lapisan yang pertama kering, kita gosok, mungkin kita hendak beri satu lagi lapisan undercoat. Maka sudah ada 2 lapisan di sini.
Selepas lapisan sealer yang kedua kering kita gosok, barulah kita memberi lapisan, contoh ini gloss terakhir. Jadi kita ada lapisan, 3 lapisan di sini. 3 lapisan plastik sebenarnya kan. Kerana lapisan plastik lah bahan yang paling kuat untuk kita memberi perlindungan ke atas kayu. Ini NC ya, Uncle ada AC juga di sini. AC daripada Asahi ya. Ini hardener dia. Ada video, Uncle telah siapkan video di dalam channel. Maka rakan-rakan boleh tengok bagaimana kita hendak melakukan kerja dengan menggunakan AC. Kemudian bahan perlindungan yang kedua, seperti yang Uncle cakap tadi, kita ada boiling oil, tang oil ataupun teak oil. Ada juga satu lagi di pasaran, Danish oil. Uncle hanya ada teak oil. Ini boleh beli di Shopee. Begitu juga dengan NC. Banyak terdapat di kedai-kedai hardware, ataupun jika tidak ada kedai hardware, kita boleh membeli di online. Dan satu lagi bahan kemasan yang berasaskan minyak yang Uncle mungkin tertinggal adalah wax. Kita boleh menggunakan wax ini daripada petroleum base, ataupun kita boleh menggunakan wax daripada natural base. Ini Uncle hanya ada botol kecil beeswax. Beeswax daripada sarang lebah tu mereka proses, atau kita menggunakan carnauba wax. Jadi senang sahaja kita menggunakan bahan kemasan berasaskan minyak ke atas kayu. Kita cuma perlu sapu, dan setelah 10 minit kering, kita gosok-gosok layan, kita beri lapisan yang kedua. Kita harap rakan-rakan semua dan adik-adik semua dapat mencuba dan dapat memahami bahan-bahan kemasan akhir untuk projek-projek kayu kita. Kita hanya perlu ingat, adakah kita hendak menggunakan lapisan akhir berbentuk lapisan, atau lapisan akhir berbentuk minyak. Kalau untuk paling kuat, contoh untuk perabot kita yang selalu kita guna seperti meja makan, kerusi, Uncle Show menggunakan lapisan terakhir berbentuk lapisan. Jadi yang lapisan akhirnya untuk berasaskan minyak ni boleh digunakan juga untuk meja-meja hujung katil, end table, atau projek-projek craft, ataupun kotak-kotak kecil, jewelry box dan ukir-ukiran yang kita gantung yang tidak banyak kita gunakan. Kita hanya untuk digantung di dinding, atau kita sekali-sekala kita guna. Maka bolehlah kita menggunakan bahan kemasan terakhir yang berasaskan minyak. Jadi Uncle harap rakan-rakan dapat mencuba, dan jika rasakan video Uncle ni bermanfaat, bolehlah subscribe dan boleh share dan komen. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.